Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Muhammad Faiz Hafizuddin bin Hairin Naha. Hari ini aku akan bersembang tentang dua perkara je, iaitu bagaimana dolar Amerika menjadi mata wang dunia dan bagaimana Amerika ni mengukuhkan lagi mata wang diorang ni daripada dulu sampai sekarang menjadi mata wang dunia. Sebenarnya aku daripada kecil lagi aku ingatkan yang dolar Amerika ni nilai daripada tinggi kat dunia ni. Yelah, mana taknya semua orang tahu. Kalau kau pergi mana-mana pun kan, semua negara terima dolar Amerika ni. Jadi daripada situ aku berfikir yang dolar Amerika ni merupakan dolar mata wang paling tinggi sekali kan. Bila masa tu ada juga kan sembang-sembang macam bual-bual kosong dengan kawan aku masa kecil-kecil dulu. Aku pun macam tiba-tiba terkait pula kan pasal dolar Amerika ni. Kita orang pun sembang lah kan. Aku tanya ada ke nilai yang lagi tinggi daripada dolar Amerika ni? Orang kata ada kan. So contohnya pound sterling, euro, ada dinar. Diorang banyak lah sembang kan. Ada macam-macam lagi. Aku pun tak tahu kan. Lepas tu ada orang, bila sekarang ni aku kena buat video tentang video assignment pasal falsafah ni, aku pun terfikirlah juga kan. Rasanya tajuk ni sesuai lah kot kan. Boleh lah buat sikit kan. Aku pun dapat juga study sikit-sikit kan. Rupa-rupanya ada nilai paling tinggi. Yang paling tinggi sekarang ni yang aku research iaitu dinar Kuwait. Dinar Kuwait ni, satu dinar Kuwait ni bersamaan dengan 3.12 dolar. Lebih kurang dalam RM12.5 macam tu lah. Dia punya banyak tu kan. Bayangkan tak, satu bersamaan dengan 12. Jauh dia punya jurang perbezaan tu kan. Dia punya tinggi nilai tu kan. Jadi aku pun tiba-tiba terfikir kan, macam mana dia tu boleh jadi lagi tinggi kan. Lepas tu pula, kenapa dia tu tak jadi mata wang dunia sedangkan dia punya nilai dia tinggi kan daripada dolar kan. Jadi kat situ terlahirlah video berpandukan dua topik yang aku akan bahaskan. Yang daripada awal tadi aku ada cakap tadi, aku akan membahaskan topik pertama dulu, iaitu macam mana dolar Amerika ni boleh jadi mata wang dunia. Jadi kita, sebabkan itu daripada dulu lagi mata wang dolar ni dulu pakai, jadi kita sembang sikit pasal sejarah kan. Kalau korang tahu, masa Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat ni dia tu menjadi supplier ataupun dia mengeluarkan banyak senjata-senjata kepada negara lain. Jadi negara lain ni akan membeli dengan emas. Daripada situ diorang pun mengumpulkan emas. Boleh dianggarkan lebih kurang dalam 70% emas di simpanan dunia berada di Amerika Syarikat. Jadi banyak negara yang terimpak sebabnya ialah 70% emas. Banyak kot kat mereka tu. Kalau 30% lagi pecah-pecahkan tu sikit. Jadi negara-negara yang terjejas ni pun membuat satu persidangan, Bretton Woods, New Hampshire, pada tahun 1944. Kat situ diorang membuat perjanjian yang mata wang dunia ni bergantung kepada US dollar. Jadi daripada situ sebabnya diorang memerlukan satu mata wang yang kukuh untuk membuat urusan ekspor dan import dan juga pengurusan membeli senjata pada masa tu. Jadi dari situlah bermulanya mata wang dolar ni menjadi mata wang dunia. Jadi itu sejarah lah. Sekarang ni aku akan sembangkan macam mana diorang ni mengukuhkan lagi kedudukan mata wang dolar ni menjadi mata wang utama dunia. Pada tahun 1971 kan, diorang punya presiden, iaitu Perdana Menteri diorang, Richard Nixon, mengeluarkan emas daripada dolar dan menyebabkan dolar ni tak bergantung kepada emas dan hanya bergantung kepada kehendak pasaran sahaja. Dan daripada situ kita dapat lihat yang dolar ni iaitu salah satu wang yang dominan kerana dia tu tak bergantung pada apa-apa. Kalau aku boleh bagi contoh lah, kalau negara-negara yang bergantung kepada salah satu sumber asli lah. Contohnya macam Rusia, diorang punya dolar, diorang punya mata wang tu bergantung pada petroleum. Kan sebelum ni masa PKP ni kan, dalam PKP bulan berapa pun aku tak ingat, tapi harga minyak turun mendadak kan. Jadi kat situ kalau korang perasan,
mata wang Rusia ni tu turun menjunam lah. Sebabnya diorang bergantung pada petroleum kan. Jadi diorang punya presiden masa tahun 1971 ni diorang macam berfikir jauh kan. Diorang tu macam tak bergantung sangat. Jadi kat situ diorang dapat mengukuhkan lagi kan. Sebab dia bergantung kepada kehendak pasaran kan. Daripada situ lagi kita dapat tengok yang kehendak pasaran kan, kat mana-mana saja kita akan menggunakan dolar. Contoh, kalau Malaysia dia tu nak eksport ataupun import barang ke luar negara kan. Contoh ke Vietnam kan, kalau kita jual minyak ke Vietnam, and then kita tak akan menggunakan nilai ringgit Malaysia ataupun nilai mata wang Vietnam, sebabnya dia tu tak kukuh. Sebab dia tu tak stabil, kejap naik kejap turun kan. Dia tu secara, dia kalau naik tu yang secara mendadak dan turun secara mendadak, dia tu tak konsisten. Jadi kita akan menukarkan mata wang kita kepada dolar, sebab dolar lebih stabil. Macam tu. Dan daripada situ, sebabkan kita menggunakan dolar, jadi dia akan menambahkan lagi ekonomi dan mengukuhkan lagi kedudukan mata wang dolar. Dan kat situ saja, itulah dua sebab bagi aku yang paling dominan sekali yang kita boleh nampak lah kenapa mata wang dolar ni sangat kukuh dan susah nak mendapatkan berganti kepada dolar Amerika, sebab semua orang percaya. Aku rasa setakat itu saja video ni, dan terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.